Assalamualaikum. Okay, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Ya, Tuan Fadi, pagi. Terima kasih sebab buat session ni. Wow, saya rasa Daripada teruja sangat. mana Cik Puan? Daripada mana Cik Puan? Saya daripada Selayang, Tuan Fadi. Daripada Selayang. Okay, alright. Okay. Selayang okey, Selayang. Alhamdulillah, cuma hari tu je lah PKPB kan, memang kena interview dulu sebelum nak keluar daripada Selayang dengan askar semua. Itulah dia. So alhamdulillah lah sekarang ni dah dapat keluar, ada kelonggaran sikit kan. So dah boleh lah keluar. Okay, alright. Baik, Cik, saya nak panggil apa? Cik Puan Ika Ya, betul. Apa Cik Puan buat? Okay, alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih sebab ada session ni dengan Tuan Fadi. Saya pun memang teruja sangat. Sangat-sangat sebab saya dapat kenal Tuan Fadi pun melalui Facebook. Saya tengok cara pendekatan Tuan Fadi semua. So, saya dapat session ni pun saya memang sangat bersyukur lah. So, saya sebenarnya seorang leader di dalam company online education. Yang mana kami online education, iaitu kami memberi pendidikan menggunakan sistem aplikasi. So kita make use of the gadget sebab budak-budak sekarang ni semua terdedah kepada gadget. So alhamdulillah company ni telah buat satu apps untuk student darjah 1 sampai ke tingkatan 5. So basically itu berkaitan tentang produk, dan kami juga ada menggunakan sistem reseller. Maksudnya kami pun mencari juga reseller yang sama-sama untuk ambil opportunity ni. Okay, cuma boleh terus tanya soalan ke Tuan Fadi? Saya tak sabar nak tanya. Boleh. Saya tunggu soalan. Okay. So sebab macam mana Tuan Fadi? Dengar ke suara saya clear? Sebab saya kat sini macam Okay, alhamdulillah. Kemudian tanya soalan, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So basically sebelum ni saya memang 100% menggunakan sistem offline. Jadinya memang saya nampak waktu PKP ni merupakan banyak sangat hikmah saya nampak sebab dulu saya faham tentang sistem online, cuma saya tak ambil tahu secara detail. Nak belajar betul-betul, nak ambil tahu tu tak sangat. Tapi sebabkan PKP ni saya kata memang kena 100% sebab saya ada follow juga yang EOS bersama-sama dengan Tuan Fadi dan juga sifu-sifu yang lain. Saya tertarik dekat seorang sifu tu, Cik Faizul Ikhwan, tak silap saya. Yang dia kata nak ke tak nak, 100% tahap gaban punya kena belajar online. So dekat situ saya dah tersentak dah. Saya kata wow, saya memang kena belajar from A to Z. Okay, soalan saya, macam mana kita nak growingkan agent yang baru melalui sistem online? Apa cara, teknik dan strategi yang mudah? Sebab online ni dengan offline saya rasa pendekatan dia mungkin lebih kurang pengisian dia sama, tapi mungkin saya nak dapatkan cara yang termudah lah Tuan Fadi. Itu soalan saya. Saya nak tanya Cik Puan, berapa orang sekarang ni Cik Puan punya network? Maksudnya rangkaian dekat bawah. Okay. Alhamdulillah sebelum dengan sekarang ni masa PKP dah lebih kurang 50 ejen Tuan Fadi. 50 ejen. Okey, berapa orang ejen jenis old school, berapa persen old school, berapa persen wow. Okey, soalan best tu. Old school betul-betul. Ada orang memang tak boleh nak go into online kan. Okey, saya boleh cakap dalam lebih kurang 60% old school, 40% yang 40% yang macam youngsters yang boleh adapt to the online lah. Okay, soalan saya, you jual sistem application untuk belajar online guna app. Tapi kenapa yang pergi jual? Bukan. Dia bukan pergi jual sebab mungkin satu dia berminat dekat opportunity yang ada, which is yang bila kita open to be a reseller tu, dia nampak cara mudah untuk dia dapatkan income. And then mungkin dia boleh share produk tu dengan circle dia dulu. Maksudnya macam anak buah dia, saudara mara dia, kawan-kawan dia punya anak. Tapi saya pun nampak juga dengan online ni saya nak touch users juga. So saya nak tahu juga pasal yang database tu lah, tapi tu kemudian soalan yang tadi tu lah. Okay, saya faham. Baik, sekarang ni
yang sedang melihat, yang sedang live dengan kita, Cik Monica ni tanya macam mana cara pertama untuk mengonlinekan kepala otak orang yang tak online. Betul. Maksudnya daripada dia tak percaya, dia jadi percaya. Macam tu lah. Betul. Okay. Alright. Pertama sekali, macam saya semalam saya ada coaching dengan seorang hamba Allah nama Bonda. Bonda pun berhadapan yang sama dengan Ika, which is dia punya network tak boleh belah bila tukar pergi online. Okay? Sebab apa? Dia suka offline, jumpa mata, sentuh-sentuh kan, belanja minum air di rumah, explain depan-depan. Jadi kalau nak guna online ni dia tak berapa nak feel. Faham? Alright. So, perkara ni terjadi adalah apabila kita tak pernah try. Itu saja. Kita tak pernah try. Jadi kita tidak, bila dia macam ni. Kita kata contoh macam ada certain orang, dia bukan jenis orang yang suka pergi melancong. Tapi bila dipaksa pergi melancong, barulah dia kata, best juga pergi tempat tu sebab dia dah experience. Right? Yes. Dan majoriti orang ni, dia hidup dalam keadaan offline dulu. Jadi dia pernah, contoh dia pernah buat sale. Jadi dia dah ada belief system. Right? Betul. Belief system yang akhirnya, bila nak tukar that belief system, sekali lagi saya tunjukkan perumpamaan belief system ni dia macam ni. Dia macam apa dia panggil ni? Macam meja kan, meja ni ada kaki meja kan. Jadi kaki meja. Kalau banyak kaki meja, maksudnya meja tu akan lagi kukuh lah. Right? Kalau kaki tu ada 3 je, terbaliklah meja tu, betul tak? Atau dia tak stable. Betul. Tapi kalau kaki meja tu banyak, lebih daripada 4, katakanlah 5, 1, 2, 3, 4, 5 tengah-tengah. Meja tu memang akan so strong. Jadi our agent stable. Stable. Agent kita yang offline ni, dia dah belief system dia, kaki meja dia tu dah cukup. So pertama saya pernah close pelanggan pertama dekat offline, pelanggan kedua offline, pelanggan ketiga offline, pelanggan keempat offline, pelanggan nombor 5 pun offline. Jadi menyebabkan dia punya kaki meja tu so strong sampai kita tak boleh nak break. Faham? That is what we call belief system. Okay? So the idea is macam mana nak pecahkan belief system orang ni supaya dia percaya dengan online. Itu yang kita kena fikirkan. Right? Belief system kepada online. Okay? Alright? So, kalau kita nak harapkan dia bergerak dan bertindak, it will take time dan we are losing time lah. Kita akan bagi masa lah convince dia. Kak, percayalah online boleh buat kak. Buatlah online bang. Right? Bang, buatlah ni bang. Akak buatlah. So, we are wasting our time. Jadi apa yang perlu kita buat? We just need to focus on orang yang nak bersama dengan kita. Okay? Biasanya on average, agent ataupun di bawah rangkaian, saya selalu buat coaching untuk saya selalu buat coaching untuk Elite Circle, mastermind group dekat Funivo kan, ataupun student Funivo saya bagi tahu pasal sistem agent. Dalam agent ni, right? Dalam agent ni biasanya on average 20% saja yang akan buat betul-betul. Dalam 100%. Maksudnya kalau kita ada sebanyak-banyak agent, hanya 20% saja yang akan buat betul-betul apa saja yang kita cakap. Okay? Betul ke tak betul, Cik Monica? Betul sangat. Sifir tu betul Tuan. Apa dia? Sifir tu betul. Sifir 20% tu betul. tak boleh nak expect. Yelah, untuk agent system saya 10 tahun lepas saya dah buat dah. InsyaAllah lah kan. So, Funivo pun dah ada yang dah buat millions. Lepas kita advise, kita coach Funivo punya student kan, dah ada millions, ada yang buat juta sebulan after kita coach untuk sistem agent. Saya bagi tahu jujur lah, yang live dengan saya, dalam ramai agent anda 20% dia hidup, yang lain tu syahid. Syahid tak tahulah syahid mengucap ke tak sempat mengucap. Right? Okay? Right? So apa perlu kita buat as a leader? Kita perlu fokus, right? Kita perlu fokus kepada 20% yang nak bersama dengan kita. Don't waste your time dengan 20% yang tak akan buat apa-apa. Yang 80% ni, cakaplah apa pun dia takkan buat dah. Dia punya blocking tu bapak besar. Why? Kenapa 20% sahaja yang akan hidup?
80% dia tak berapa nak hidup atau syahid tengah jalan tak sempat mengucap. Why? Sebab most probably we can control apa yang kita nak sampaikan kepada our agent, but then we cannot control dia experience, mindset. Isteri kita tak tahu. Daripada kecil dia dibesarkan oleh mak ayah dia macam mana. Kita tak boleh nak kontrol yang tu. Betul tak? Environment dia. Tengok cerita apa hari-hari. Kita boleh bagi nasihat, jangan tengok cerita negatif. Tapi dia mungkin tengok cerita negatif. Dia tengok orang politik gaduh. Dia pun komen juga dekat politik. Dia take part dalam benda-benda negatif. Dia jangan rosakkan kepala otak. Kita boleh memilih apa yang kita nak masukkan ke kepala otak setiap hari. Kita masukkan benda positif. Kita kata, jom kita fight, habiskan 30 juzuk Al-Quran. Setiap orang, Al-Quran tu Al-Quran yang sama. Masa yang sama. PKP yang sama. Duduk rumah lah. Semua orang duduk rumah, betul tak? Meaning to say, everybody ada potensi yang sama. Tetapi, kenapa ada orang habiskan 30 juzuk Al-Quran, habis Ramadan ni, ada orang tak boleh? Sebab, it's all relate dengan mindset. Sebab tu saya kata, 20% yang akan follow you. So apa yang Ika perlu buat adalah you just need to concentrate that 20%. Asuh mereka, didik mereka, jayakan mereka, jadikan mereka jadi jutawan. Yang sedang live dengan saya, please listen to me. Jangan kisah kepada orang yang negatif. Right? Contoh, anda ada pelanggan. Right? Ataupun anda buat iklan. Bila anda buat iklan dekat social media, contoh, ada tak orang akan beli barang daripada anda? Akan ada orang beli barang daripada kita. Tapi pada masa yang sama, ada tak orang akan kutuk kita? Pun ada. Ada. Muhammad ni jual sampah lah kan. Apa Minah ni. Gambar dia tak apa-apa je. Copywriting tak apa-apa je kan. Alright. Orang lain gambar cantik, video. Tak ada masalah. We just need to concentrate kepada orang yang nak dengar atau nak beli barang kita. Okay. Alright. Itu baru usahawan yang baik. Usahawan yang bagus. Dia hanya melihat yang positif. Okay. Baik. So what you should do? Fokus kepada top 20 ni, 20% ni, jayakan mereka yang sedang live dengan saya. Dengar saya cakap ni. Jayakan orang yang nak bersama dengan kita. Kalau agent kita, jayakan mereka nak bersama dengan kita. Apa berlaku bila kita jayakan mereka? Bila berlaku new normal macam ni, orang tak percaya lagi online, what happen kalau kita boleh jayakan agent kita, let's say, buat pendapatan 5 figure, 6 figure, 1 million, 7 figure, right? Di online, apa berlaku? Dia akan membuka mata, dia akan menjentik emosi-emosi orang lain yang belum lagi berubah. So, you just need to focus that top 20% tadi yang nak bersama dengan kita. This top 20% will influence 80% yang tak nak bersama dengan kita. So, tak payah kita cakap apa yang tak nak tu. Kita fokus kat dia orang akan cakap, Kak, ya Allah, Ika dah cakap, Ika pesan hari tu kat saya, Kak. 3 bulan lepas, saya kata buat online, Kak, buat live. Saya pun buat dalam live. Masya Allah, jutawan dah saya, Kak, sekarang. Kak buat apa? Kak buat apa? Allah, Kak masih lagi fikirlah, Kak. Dia yang akan bakarkan. Show result lah, Tuan. Ya, result will talk itself lah. Daripada kita duduk seimbang banyak kan. Boleh? Right? Yang sedang live dengan saya ni pun, yang sedang dengar, adakah anda belajar something? Kalau anda ada agent, 20% saja akan hidup. Kena ingat tu. Yang belum buat agent, rasa nak buat agent, anda kena ingat 20% saja akan hidup. Okay? Kalau misal kata orang kata, saya tak nak lah jual produk you, tak apa, jangan kecil hati, alright? Sebab apa? Kalau dia tak nak hari ni, dia tak tarik handbrake hari ni, insyaAllah one day dia datang balik. Dia akan kata, Allah saya menyesal lah, gitu tak start awal-awal. Tak apa, no problem, boleh terima dia balik. Okay? Right? Yang penting silaturahim. Silaturahim jaga. Alright? Ya, boleh Cik Puan Ika? Okay, thank you, Tuan. Right. Ada soalan lagi? Okay, soalan yang kedua. Untuk sebab saya ada juga join yang mentor hack Tuan punya tu. And then saya ada involve dengan advanced agent system tu, tapi tak sempat hatam lagi lah topik-topik tu kan. Cuma saya ada nampak lah dia punya apa, macam mana kita nak growingkan team, macam mana kita nak recruiting agent tu. Boleh tak saya nak tanya satu soalan, untuk kita recruit agent tu, apa pengisian training yang terbaik untuk mereka ni rasa macam keep on consistent dan sentiasa semangat, training yang ada berapa kerap training yang kita nak bagi dekat agent kita tu. Okay, soalan yang bagus. Untuk agent.
Okay, now kita kena faham. Alright, yang sedang live dengan saya, ni soalan berkaitan dengan ejen lagi. Bila anda buat ejen, anda macam ni lah. Jangan cerita ejen lagi. Kita cerita pasal, okay. Kalau misal kata anda nak, okay. Ika dah kahwin belum? Belum. Belum kahwin lagi, okay. Ada perancangan nak kahwin insyaAllah, betul tak? InsyaAllah, betul. Okay. Now, Ika suka tak kalau orang bagi hadiah pada Ika? Suka tak? Nice. Suka itu normal, masih suka kan. Okay, apa yang Ika suka? Kalau misal kata orang bagi, Ika akan rasa semangat gila. Apa, barang ke? Okay, kita bulan puasa kita cerita satu je lah. Makanan lah, makanan. Makanan apa yang Ika suka gila? Kalau dapat bulan puasa ni macam wow, power gila makanan tu. Apa makanan yang Ika suka? Alamak, cerita pasal makanan pula kan. Ada satu ni je yang tak dapat nak makan. Selalunya bulan puasa lain dapat ayam percik. Serius lah. Betul. Okay, sekarang tak dapat nak. So Ika, kalau Ika dapat makan ayam percik, Ika akan jadi semangat. Betul tak? Yelah, waktu bulan puasa kan. Betul, semangat. Okay. So, makanan Ika yang Ika dambakan untuk rasa best waktu bulan puasa adalah ayam percik. So, itu Ika lah. Right? Itu Ika. Ada orang makanan dia lain. Right? Ada orang makanan dia lain kan. Kalau dia dapat makanan tu, dia akan jadi semangat. Contoh ada orang dia mengidam gila contoh apa benda daging salai contoh. Saya cerita pasal makanan ni puasa-puasa ni. Alah, kita dah nak habis puasa, takkanlah tak boleh dengar lagi makanan. Kalau awal-awal puasa lagi tak lah, ni dah berapa hari dah, memang 23 hari. Kalau kau tak boleh dengar, maksudnya iman dah teruk sangat tu. Katakanlah ada orang dia memang minat gila daging salai yang kuah kuning tu kan. Oh, memang padu gila daging salai yang pedas-pedas sikit kan. Saya dekat Kelantan tak ada benda tu. Kan? So, what happen adalah ada orang bila dapat tu dia wah, ada orang pernah minum air tuak tak? Air tuak. Ika pernah minum air tuak? Air yang macam air kelapa yang dah saya kalau minum air tuak terbaik lah. Memang best gila. Semalam pun saya buka puasa dengan air tuak. Minum tu rasa sampai naik kepala. Rasa dia punya shock dia. Okay, so maksudnya setiap orang ada makanan dia. Bila dia dapat makanan, dia akan jadi semangat. Okay, alright? Soalannya apa makanan untuk ejen? Apa makanan terbaik, nutrisi terbaik untuk si ejen? Yang sedang live dengan saya ni. Okay, masak lemak daging salai cili api, kau tambah lagi pizza. Okay, so now, siapa nak tahu apa makanan terbaik untuk ejen? Kalau anda nak tahu, nak belajar, saya nak minta anda untuk share this video. Sebab apa? Sebab saya nak sampaikan ilmu ini, ilmu percuma tapi insyaAllah boleh buat millions. Percayalah, walaupun dia percuma, ni lah yang saya bagi kepada Elite Circle kan, mastermind yang mereka buat millions. Okay? Buat berjuta tau. Juta ni bukan sikit, ada 7 angka dalam bank. Kan? Betul tuan. Nak kosong tu. Power. Okay, bismillah. Jadi, makanan untuk ejen ni ada satu je makanan dia. Makanan dia adalah motivasi. Right? Makanan dia adalah motivasi. Ada orang kata makanan dia adalah bonus, makanan dia adalah reward, makanan dia adalah apa lagi macam-macam lah. Tapi anda kena faham kalau selain daripada contoh, ejen saya suka duit. Contoh ada orang kata suka duit. Jadi saya kena bagi duit. Anda kena faham satu perkara guru saya ajar satu ayat. Duit adalah motivasi kering. Jadi kalau if we give money, right? Katakanlah anda bagi duit bulan ni 100 reward. Bulan depan kalau anda bagi 100 lagi, ejen akan kata alah boring lah main 100 je. Anda kena naik 200. Bulan depan kalau anda masih lagi bagi 200, bulan satu lagi, dia dah start boring alamak, naiklah lagi. Sebab tu duit adalah motivasi kering. Okay? So kalau lah motivasi dia adalah reward. Contohlah reward. Anda kata okay, kalau anda percaya buat sekian, saya bagi iPad percuma. Bulan pertama Steam gila, iPad, Steam. Bulan kedua, siapa yang boleh buat Steam banyak, saya bagi iPad lagi. Dah kurang Steam lah. Kurang sikit, alamak iPad lagi ke, alamak bos aku boring sikit. Kan? So bulan ketiga, bulan keempat sama. Habis lah, orang pun tak excited lah. Dan kalau kita perasan, kenapa banyak syarikat insurans bagi trip untuk vacation. Ya, vacation.
Sebab vacation tu dia boleh spend dengan amount yang sama, duit yang sama, tetapi tempat berbeza. Jadi tempat berbeza yang menyebabkan orang excited. Jadi reward maksudnya bukan the ultimate tools untuk memberi motivasi pada kita punya agent. So apa motivasi yang terbaik? Motivasi yang terbaik, makanan dia adalah motivasi. Jadi motivasi yang macam mana kita nak bagi? Okay, so motivation yang boleh kita bagi ada banyak cara. Contohnya, pertama kita sendirilah yang tunjukkan kita punya sebagai seorang yang baik. Okay, semangat yang powerful, yang padu. Sebab vibration yang sedang dengar dengan saya, you can, bila anda tengok orang, anda boleh tahu dia punya level of semangat tu macam mana kan. Anda boleh, anda tengok je orang bercakap, anda tahu dia punya belief system tu takat mana. Right? Kalau dia duduk, saya pun tak tahulah. Saya dah tahu dah, dia ni level punya confident out. Tapi kalau dia ni cakap, so confident, anda boleh tahu dia ni semangat. So vibration tu boleh disampaikan dengan cara kita, motivasi tu boleh disampaikan dengan cara kita bercakap. Nombor dua, kita boleh sampaikan dalam bentuk story. Okay, ada orang cakap dia tak power, cakap dia relax, biasa, tapi he or she adalah seorang a good storyteller. Dia pandai bercerita. Bila orang dengar tu, wah mata. Right? Contoh macam mana Ustaz Abid Liu kan. Ustaz Abid Liu cakap biasa je. Tapi bila kita tengok dia, sayunya kan. Sebab apa? Sebab dia pandai bercerita, dia pandai bawa emosi orang. Right? So makanan orang adalah motivasi. Macam mana kita nak touch motivation orang kan? Okay, nombor seterusnya. Macam mana kita nak touch emosi orang? Don't talk about how to. Jangan bercakap pasal, okay, bagaimana untuk kita menjual produk ini? Bagaimana untuk kita berhadapan dengan orang? Bagaimana itu dah jadi step number 2. Right? Tapi step number 1 adalah you need to always tell about your big why. Kenapa anda mulakan bisnes anda? Right? Jangan cerita pasal saya nak jadi kaya. Tapi cerita pasal saya nak membantu lebih ramai orang. Right? Saya bermula dulu daripada keluarga yang susah. Mak saya tak pernah cukup duit, ayah saya tak pernah cukup duit. Kami ada pernah satu masa duduk tepi jalan, meminta daripada orang sebab kami tak boleh makan. So that story akan ceritakan kepada orang lain your big why. Apa yang anda nak capai. Right? Okay? Okay, so tu kalau diri anda sendirilah. Tapi kalau saya tak reti lah bercerita, saya ni memang blur, saya leader yang tak dilahirkan untuk boleh bercakap dengan baik. Contohlah tergagap-gagap kan. What you should do adalah anda boleh pasang video-video motivasi. Okay, pasang video-video motivation yang contoh macam dulu 10 tahun lepas waktu saya jadi ejen orang lain. Dia pasang video motivation, sampai hari ni saya ingat. Video tu ada seorang tu masuk Olimpik, lari, dia boleh menang Olimpik tu. Tiba-tiba dia ada ligament dia koyak tengah lari. Lepas tu dia pun jatuh. Right, jatuh. Jadi orang lain pun lari, orang lain menang. Tapi waktu dia duduk jatuh tu dia sakit sangat. Dia pun bangun, berdiri, terhejut nak pergi ke garisan penamat. Waktu tu ayah dia datang. Saya ada tengok. Dah tengok? Ayah dia datang. Sedih. Kan, sedih kan? Ayah dia datang lagi pegang dia dan ayah dia bawa dia pun jalan terhejut sampai dekat garisan penamat. Dan orang pun bangun bagi standing ovation. Orang tak ingat dah pemenang nombor 1, orang ingat dia yang tak pernah give up. So, video tu kita pasang kepada ejen-ejen kita dan kita bagi tahu, kalau Mamat ni ada ayah dia, anda ada saya yang akan bersama dengan anda sampai ke garisan penamat. Baik. So kita tak payah cakap banyak-banyak. Video tu dah explain dulu. Faham? Okay? So carilah video berkaitan dengan mak kan. Alright? Okay? Okay, apa lagi yang boleh kita buat supaya motivation agent kita ni powerful? We need to know apa big why dia pula. Okay? So kita coach mereka daripada seorang-seorang tu, macam saya ada seorang dulu cerita lama. Saya ada seorang hamba Allah ni bekerja dengan saya tahun lepas, tak ingat lah. Tapi peringkat awal performance dia okey, lama-lama performance dia teruk. Jadi saya kata kenapa budak ni teruk Jadi saya panggil dia masuk ke bilik meeting room. Okay, saya bertanya dia, apa sebenarnya awak nak dalam hidup kan?
Awak cari apa sebenarnya dalam hidup? So dia kata, Tuan Fadi, saya ada satu impian. Impian saya ni perempuan tau, dia perempuan. Impian saya nak sangat bagi Honda Civic. Honda Civic, aku ingat nak bagi pada mak, bagi pada ayah, nak bagi haji ke apa. Tak, dia nak Honda Civic dia kata. Sebab bagi dia Honda Civic tu menaikkan bulu roma dia. Orang perempuan suka dia kata hari-hari kalau saya balik kerja mesti Honda Civic lalu tepi saya ke depan saya ke kan. Duduk belakang saya ke. So saya nak beli Honda Civic. So saya bagi tahu. Okey lah. Sebab dia impian dia. Kita tak boleh kata apa, betul tak? So impian dia. So saya pun kata kalau awak nak beli Honda Civic, awak kena ada at least 3,500. Sebab 1/3 tu bayar kereta. 1/3 tu bayar kereta. Baru bank lulus. Kalau kau tak cukup 1/3 daripada duit gaji nak bayar kereta, katalah bayar kereta 1,300. Kau kena ada bulan-bulan lebih kurang 3,900. Barulah boleh beli Honda Civic yang bayar bulan-bulan 1,300. Kalau tak kau bayar domain banyak saya kata. Jadi dia pun nampak, kena dapat 3,500 sebulan. Jadi apa berlaku? Saya setiap pagi datang office, macam mana Honda Civic boleh beli tak bulan ni? Itu je. Saya tekan hot button dia. Tak adalah saya bagi syarahan panjang. Faham ke tak? Right? Panjang dia tak, orang Kelantan bagi tak jejak angin. Kalau tak jejak angin, dia tak tersentuh, dia takkan buat kerja. Right? So, anda sebagai leader, anda sebagai coach yang sedang live dengan saya, right? Dengar dan tolong absorb, tolong tulis apa yang saya cakap. The point is, bila mana anda jadi seorang leader, anda jadi seorang boss, anda jadi seorang yang berada di atas, anda nak influence people, anda kena ingat satu perkara. Manusia bukan wadah untuk diisi, tapi api untuk dimarakkan. Tulis ayat ni. Right? Manusia? Tulis ayat ni siapa yang live dengan saya, minta tulis dekat bahagian komen pun boleh, bantu orang lain. Manusia bukan wadah untuk diisi, tapi api untuk dimarakkan. Manusia bukan wadah untuk diisi, tapi api untuk dimarakkan. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Yang ni kita cerita masa dalam kelas, kita ingatlah Team Revolution ataupun Millionaire Speaker. Team Revolution yang sini. Okay? Ada satu training kat Panigo. Right. So apa maksudnya? Apa maksudnya? Yang dah tulis, yang dah ni minta tulis, tolong tulis dekat bawah. Saya akan explain apa maksudnya. Manusia bukan wadah untuk diisi, tapi api untuk dimarakkan. Means that orang ni kita silap faham. Kadang-kadang kita sebagai leader, kerja kita adalah untuk install something new dalam kepala otak dia orang. So kita ingat dia ada satu bekas kosong yang perlu diisi. Wadah untuk diisi. Jadi kita pun katalah, inilah yang terbaik, inilah yang terbaik, inilah yang terbaik. Kita nak isi bekas dia. Tapi anda kena faham satu perkara, dia bukan bekas untuk diisi. Sebab bekas dia dah penuh dah. Bekas dia dah penuh, bapak penuhnya datang nak hadap kau lagi, kau bagi syarahan lagi. Tapi manusia adalah api untuk dimarakkan. Dia dah ada that fire, that desire dalam ni. Desire. Right? Nafsu tu dah ada dah. Allah dalam satu cerita, sebelum Allah berikan nafsu untuk setiap manusia, Allah tanya nafsu, Allah cipta nafsu, Allah tanya nafsu. Nafsu, siapa engkau? Nafsu kata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. So Allah kata, okey, sebab kau jawab macam tu, kau terlalu angkuh, right? Aku campak kau dalam neraka. Ni cerita saya dengar pagi tadi. Jadi, lepas nama duduk dalam neraka, Allah keluarkan lagi nafsu tu. Allah tanya lagi, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Jadi nafsu kata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Betapa angkuhnya nafsu cakap macam tu dengan Allah kan. Allah pun ambil lagi nafsu, campak lagi masuk dalam neraka. Tapi kali ni Allah campak dalam neraka Jahannam yang panas tu, bersama dengan Allah containkan nafsu tu dengan tak bagi makan supaya dia lapar. Ni cerita yang saya dengar pagi tadi. Jadi bila dia lapar, apa berlaku? Lama duduk dalam neraka, kemudian dia lapar, Allah pun keluarkan lagi dia daripada neraka. Allah pun tanya, siapa engkau, siapa aku? Lepas tu baru nafsu kata, aku adalah hamba-Mu dan engkau adalah Tuhanku. Right? Betapa nafsu ni susah gila nak ditundukkan. Kena masuk neraka dulu. Lepas tu kena, dalam neraka tu dah panas. Panas pun dia masih lagi nak cakap aku adalah aku, engkau adalah engkau. Tapi bila dipuasakan dia tak beri makan, barulah dia tunduk.
Sebab tu Allah suruh kita puasa. Right? Barulah nafsu. Maksudnya apa? Kita ni ada nafsu yang kita nak something. We have a desire that we want to achieve. Itu nafsu kan, nak desire kan. Sebab tu, dah ada benda tu. Kerja kita adalah marakkan dia lagi. Dia ada terbakar kau-kau. Jadi, apa pembakaran terbuka. Macam tu. Jadi macam mana nak bakar nafsu? Nak bakar desire dia? Adalah dengan kita sebagai leader kena tahu apa dia nak. Hot button dia. Hot button. Dengan bahasa lainnya adalah kita kena tahu hot button mereka. Hot button kita punya anak buah. Okay? Right? Apa dia nak? Berlainan orang, lain orang, lain dia punya hot button. Ada orang dia buat untuk mak dia. Ada seorang elite circle saya dekat Panibo. Dia nak jadi orang yang berjaya dan kaya dalam dunia ni. Saya tanya kenapa? Sebab mak dengan ayah dia masih duduk dekat kampung. Rumah dia orang ni rumah yang buruk. Dan setiap kali air hujan ke apa mesti confirm banjir. Sebab rumah dia tu duduk dekat bahagian dekat-dekat dengan apa tak tahulah paya ke apa kan. Right? Jadi dia nak ubah kehidupan dia macam tu. Dan disebabkan berniaga tu lah dia bawa mak dia pergi UK jalan-jalan, mak dia tengok UK macam mana. Right? Selepas buat bisnes. So desire dia macam tu untuk mak ayah. Ada orang kalau sembang mak ayah dia tak apa shock. Biasalah mak saya dah kaya gila. Buat apa nak bagi dia pada dia lagi. Tapi saya nak proof. Right? Kepada mak ayah saya yang saya boleh berjaya. Dia orang tak perlukan duit, saya nak proof pada dia orang. Ada orang sebab orang pernah kutuk dia, kau ni muka tak boleh belah, muka pecah, orang tak percaya kau, niaga mesti lingkup. Aku nak proof pada orang tu. Okay? Ada orang buat sebab apa? Sebab ummah. Untuk ummah. Ada orang buat sebab creator. So, you need to know the hot button. Kita tekan hot button, maka dia punya api akan jadi marak. InsyaAllah. Okay? Boleh? Itu namanya motivation. Baik. Now, itu cara kita as a leader nak bawa pembawakan. Tapi macam mana lagi cara yang boleh kita buat? Antara cara lagi adalah cara paling senang lagi kalau kita malah nak fikir hot button lah, pening lah nak fikir hot button orang kan. What we should do adalah create more success story. Okay? More success story. So success story ni lah cerita macam mana dia berjaya, itu saja. Okay, contoh. Kita tengok ramai ni, okey ramai makcik-makcik ni old school ya yang tak percaya dengan online. Tapi ada seorang makcik ni dia tak percaya online. Tapi dia betul-betul nak berjaya. Jadi kita jayakan makcik ni. Bila dia dah berjaya, dia akan cerita kepada semua makcik-makcik yang tak nak ikut ikrar tadi tu. Tuan-tuan, saya pun buta huruf. Tapi hati saya tak buta. Mata saja yang buta. Kepala otak saja buta. Hati tak buta. Orang ni semua buta. Mata buta, kepala otak buta, hati buta. Oh, tu makcik tu bakar. Oh, makcik tu bakar settle. Ika kerja, Ika buat apa? Terbaik makcik, baik teruskan. Habis, settle. Right? That is our job. Okay? Our job adalah create more success story and create more leaders under us. Dan leader tu yang akan bakarkan orang lain yang tak nak bergerak. Okay? Okay, Tuan. Boleh? Thank Jawab you. soalan. Thank you. Sangat-sangat. Okay, alright. Very powerful. Thank you. Saya rasa itu saja kot soalan daripada saya, insyaAllah. Right. Saya pun nak juga be a part of your team dekat Elite Circle, insyaAllah. Sebab aim saya pun memang untuk capaikan ramai ejen di bawah tim saya untuk dapat 100,000 a month and 1 million insyaAllah tahun ni juga. Thank you Tuan Fadi. Thank you for this session. Jadi kitawan insyaAllah. Dan bagi manfaat. Amin, thank you. Alright, thank you so much. Saya doakan. Okay Tuan, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Ika tadi. Right? Hopefully anda belajar something. Right? Ayat yang saya sampaikan hari ni saya tak bagi tahu yang sebelum-sebelum ni. Ayat dia adalah manusia bukan wadah untuk diisi tapi api untuk dimarakkan. InsyaAllah. Jadi gunakan ayat tu. Bila anda rasa macam ada orang tak kena dengan anda, buat benda yang tak anda rasa macam tak berkenan kan. Anda kena faham satu perkara. Bukan kita perlu diisi mereka tapi kita perlu marakkan. Sebab tu dalam salah satu teknik coaching yang saya pergi Indonesia, 5 hari saya belajar teknik coaching. 5 hari dekat Bogor, Indonesia. Saya pergi ingat nak coaching ni, ingat nak mengisi orang lain kan. Bila saya pergi 5 hari tu, rupanya daripada hari pertama sampailah hari kelima, 5 hari belajar dekat Bogor tu,
Saya hanya belajar bertanya soalan yang betul. Itu saja. Saya pun pelik, dah kenapa aku belajar tanya soalan? Aku ingat datang untuk belajar coaching. Dia kata tak, coaching sebenar adalah bertanya soalan yang betul. Sebab dengan soalan yang betul, maka akan keluarlah api-api. Api-api itu akan dimarakkan lagi. Alright? Okay? InsyaAllah.